Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyam sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu pada pagi ini dalam siri akhir kita pada surah Taghabun ini, dan alhamdulillah kita berada pada 23 Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terus beri pada kita kekuatan untuk beramal. Allah memilih kita untuk terus beribadah padanya, kerana ibadah ketaatan adalah satu pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Adalah orang kata kena dapat keizinan daripada Allah untuk nak melakukannya dulu, kan. Allah akan pilih, mudah-mudahan Allah terus pilih kita. Allahumma amin. Baik, pagi ni kita nak mulakan dengan nak membaca beberapa ayat daripada halaman yang terakhir surah At-Taghabun ini, pada halaman 557. Kita nak baca ayat 10 dan juga ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Kita melihat terjemahan pada ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah menyambung pada halaman ini cerita tentang orang-orang kafir. Boleh sebut ke kafir ni yang sensitif pula, kan? Sebut dan orang-orang yang kafir. Yang dimasukkan di sini adalah, yang pertama adalah orang bukan Islam, kan? Seperti mana yang kita sedia maklum. Dan yang dimasukkan kafir di sini adalah orang-orang yang engkar juga. Maka masuk kedua-duanya, orang Islam dan juga orang bukan Islam. Kerana perkataan kafara juga digunakan untuk makna engkar. Perkataan kafara juga digunakan untuk maksud menghapuskan. Maka dia ada beberapa makna. Ketika mana Allah menyebut tentang pemberian yang akan diberikan kepada orang yang bertaubat, Allah kata yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan mengkafirkan semua kejahatan dia. Maksud mengkafirkan itu adalah menghapuskan, menutup segala kejahatan dan kesalahan dia. Allah sama cerita tentang orang-orang yang engkar. Sebab sebelum ini, kan, ceritanya, halaman sebelum ini ceritanya adalah tentang suruhan Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Suruhan Allah untuk beriman kepada Allah, Rasul, dan cahaya, iaitu Al-Quran yang diturunkan. Kenapa? Kerana penerimaan terhadap Rasul
dan penerimaan terhadap Al-Quran itu yang menjadi isu pada orang-orang yang berada di Madinah dan kepada orang yang berada di Mekah. Orang di Madinah tak boleh nak menerima Rasul, iaitu mereka daripada kalangan Yahudi. Ada pun orang yang tak boleh nak menerima Al-Quran itu adalah dari kalangan orang-orang munafik. Mereka tak boleh nak menerima ajaran Al-Quran ini, untuk tinggalkan perkara ini dan untuk buat perkara tertentu. Maka semua tentang mereka dan orang-orang yang engkar. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. So siapa yang sampai pada dia Quran yang lebih banyak dan lebih kerap, orang Islam ke orang bukan Islam? Sudah tentu orang Islam yang lebih kerap dan lebih banyak sampai ayat-ayat Al-Quran ini. Kerana kalau cerita tentang orang bukan Islam di Malaysia, untuk mereka mencabar sikit lah maksudnya, sebab masyarakat kita di Malaysia ini memang belum lagi kan terbuka untuk memberi Al-Quran ni dibaca pada orang bukan Islam. So orang bukan Islam kalau kata kat Malaysia ni dia tak berapa nak baca sangatlah Quran ni. So ayat ni tak sampailah kepada mereka. So yang ayat-ayat Quran yang banyak sampai adalah kepada orang Islam. Sebab itu pelajarannya adalah banyak untuk kita berbanding kepada mereka. Kepada orang-orang yang telah sampai kepada dia Rasul dan telah sampai kepada dia Al-Quran, tetapi dia engkar dan dia mendustakan ayat-ayat kami. Ayat ni simple je. Kalau sebut tentang dan siapa yang engkar dan mendustakan ayat-ayat kami, apa balasan dia? Ulaika ashabun nar. Mereka itulah ahli neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu. So simple je. Siapa yang engkar, siapa yang mendustakan ayat kami, mereka itu ahli neraka. Adakah semudah itu Allah nak menerakakan manusia ni ataupun sebahagian daripada orang Islam ini? Kenapa Allah sebut begini? Ini adalah ayat yang berbentuk kesimpulan kepada apa yang akan berlaku. Kerana orang yang engkar dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia tidak mahu untuk nak mendekat kepada Al-Quran ini. So bila dia tak mendekat kepada Al-Quran, dia tak tahulah apa cerita dalam Quran ini. Dia tidak ada ilmu tentang Al-Quran ini. Jadilah dia sebagai orang yang Quran sebutkan dia sebagai orang yang jahil. Orang yang apabila bertindak itu, dia mengikut kepada perasaan dia, kepada rasa dia, kepada emosi dia. Itu orang yang jahil. Maka orang-orang yang jahil ini, ia akan didekati oleh siapa? Ia akan didekati oleh syaitan. Kerana kita ada dua sahaja. Sama ada Hizbullah, itu surah yang ke-58 sebutkan. Sama ada kita menjadi Hizbullah, kumpulan Allah, ataupun Hizbus Syaitan, menjadi kumpulan syaitan. Hanya ada dua sahaja. Maka kalau seorang itu tidak mendekat kepada Al-Quran, maka syaitanlah yang akan mendekat kepada dia. Itu yang dalam surah yang ke-20, surah At-Taha, sebutkan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia menjauh, dia mengenepikan zikrir rahman, peringatan daripada Ar-Rahman iaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan pairkan dia, kami akan lekatkan dia dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan menjadi dia punya qarin. Dia menjadi dia punya teman rapat dia. Kenapa? Sebagai gantian kepada Al-Quran. Dalam kehidupan ini Allah dah tetapkan yang perlu kita mendekat adalah kepada Al-Quran, kepada agama ini. Jika kita tak dekat dengan Quran, maka yang akan ganti tempat dia adalah syaitan. Dia tak boleh kita tak dekat dengan Quran, dalam masa yang sama kita juga tak dekat dengan syaitan. Kita tengah-tengah. Tak ada. Dia tak ada yang tengah-tengah. Dia salah satu sahaja. Sama ada kita mendekat dengan ajaran Al-Quran ataupun nantinya kita akan mendekat dengan ajaran
syaitan. Dan Quran sebutkan siapa yang dia menjauh daripada Al-Quran ini, maka Allah akan gandingkan dia, lekatkan dia dengan syaitan. Maka sebab itu apa yang syaitan lakukan? Dia jadi qarin, dia jadi BFF dia. So bila sebut tentang kawan rapat, dia adalah tempat yang kita selalu spend time, jumpa, kita kenal dia, kita minta nasihat dia. Dan syaitan, apakah nasihat yang dia akan beri? Allah sebutkan bahawa syaitan ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi konsultan kepada orang-orang yang engkar ini, dan dia akan mengajak kepada mana? Dia akan mengajak kepada yakuna min ashabis sa'ir. Dia akan ajak semua geng-geng dia itu sama-sama join dia nanti dalam neraka. So apa pun nasihat yang dia akan bagi, semuanya akan menjerumuskan kita ke neraka. Mana yang dia nak tarik kita, dia akan bawa kita ke arah neraka. Sebab itu ayat ni simple je yang Allah bawakan. Ia ingatan besar pada kita agar memastikan pilihan kita itu tepat. Kerana kita nak tak nak, kita kena pilih kita nak hidup dengan cara yang bagaimana. Dan kalau kita ambil A, bermakna kita meninggalkan B. Kalau kita ambil B, bermakna kita meninggalkan A. Dia tak ada, kita ambil sikit A, sikit B. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel, dan dia beriman dengan sebahagian kitab dan dia ingkar dengan sebahagian kitab. Dia cuba nak blendkan A dan juga B, kan? Dia tak edit, dia takkan boleh. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-masir adalah tempat kembali. Ruwetnya adalah dia bermula dengan perkataan sara. Sara ini adalah satu perjalanan. Masir adalah tempat yang terakhir, atau kita sebut sebagai destinasinya nanti. Wa bi'sal masir adalah satu seburuk-buruk tempat, dan kita ada satu lagi ni'mal masir, satu sebaik-baik tempat, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Allah sebut selepas itu tentang musibah, tentang kesusahan. Kenapa? Apa kaitannya dengan ayat yang ke-10 yang tadi cerita tentang orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah? Apa kaitan dia? Kaitannya, saya jawab tu lah sebab masa kita tak panjang. Kaitannya ialah untuk orang yang dia nak mendekat dengan Al-Quran, apa yang akan berlaku pada dia? Hidupnya akan menjadi senang ke ataupun menjadi susah? Hidupnya akan menjadi lebih susah. Maka sebab itu, orang yang bila dia berazam untuk nak kembali kepada agama, nak jadi orang yang baik, maka hidup dia jadi lebih susah. Lebih susah daripada sudut apa? Kalau kita lihat, lebih susah daripada sudut dia nak kekal sebagai menjadi orang yang baik pun susah. Dia sebelum ni tak solat ataupun solatnya itu lompong. Sekarang dia nak maintain solat. So nak maintain solat tu susah. Nak maintain solat awal waktu susah. Nak maintain solat berjemaah susah. Nak maintain baca Quran susah. So nak maintain jadi orang yang baik, nak maintain jaga mata, jaga mulut, ia perkara yang susah. So bila susah ni, diri selalu tak suka lah. Sebab kita suka benda yang senang dan kita suka benda yang cepat. Maka sebab itu orang-orang munafik, mereka memilih untuk ajaran yang selain daripada Quran. Sebab apa yang Quran suruh susah. Quran suruh perang, Quran suruh infak, Quran suruh ikut cakap Rasul. Benda tu susah. So dia pilihlah perkara yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menyebutkan, antaranya ialah orang-orang munafik, Allah bawakan
perkataannya dalam Al-Quran, apabila mereka ditimpa dengan suatu kesusahan, maka mereka kata ini sebab Islam lah ni. Sebab kami nak jadi baik lah ni. Saya ni kena buang kerja sebab saya nak tutup aurat lah ni. Sebab saya nak solat lah ni. Saya kena buang kerja. Kan bisnes saya jatuh ke. Kan family buang saya ke. Sekarang Alhamdulillah tak adalah. Dulu-dulu lah kan. Dulu-dulu mungkin kalau ada orang yang dia nak pakai mula pakai tudung tu. Kan. Family-nya pun tak suka. Kena buang keluarga. So saya jadi susah ni sebab agama lah ni. Sebab saya nak jadi baik lah ni. Maka orang munafik mengatakan mereka itu ditimpa kesusahan kerana mengikut agama. Allah sebutkan tadi dalam surah At-Taubah, bila mereka ditimpa sakit ketika dalam peperangan, mereka kata, kalaulah kami tak ikut perang ni, mesti kami tak sakit macam ni. Mesti kami tak susah, tak penat macam ni. Maka mereka meletakkannya kepada agama. Maka Allah sebutkan, tak ada satu kesusahan pun atau musibah yang tertimpa kepada seorang, kecuali itu adalah biiznillah, keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia umum untuk kita. Allah nyatakan bahawa apa saja kesusahan yang kita tertimpa hari ini ataupun musibah, ia adalah keizinan daripada Allah, bukan kerana sesiapa. Kerana kita seringkali bila jadi sesuatu, kita suka nak mencari ini salah siapa. Dan kita nak menuding jari kepada orang lain selain daripada diri kita. Kalau nak bagi tahu musibah yang tertimpa itu semua adalah keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah gunakan perkataan ujian ataupun kesusahan itu, perkataannya adalah musibah. Musibah. Perkataan musibah ruanya adalah sawaba. Dia adalah asalnya daripada asaba, kemudian ruanya menjadi sawaba. Baik, apa maksud sawaba? Pahala. Ya? Pahala. Pahala. Baik. Perkataan sawaba ini sebenarnya dia membawa maksud sesuatu yang betul. Sesuatu yang betul. Itu rupa kepada sawaba, sesuatu yang betul. Yang kedua, kalau kita lihat contohnya, saya tengok kejap, penghujung surah An-Naba. Mungkin kalau kita lihat sekejap, saya buka sebab dia sebelah je. Okay. Pada ayat yang ke-38 surah An-Naba, sebutkan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, serta ia berkata benar. Perkataannya sawaban, sawab, benar ataupun betul. Dia sama rupa dengan perkataan musibah. Baik. Pertama, maksud sawabah ataupun musibah adalah sesuatu yang betul ataupun sesuatu yang benar. Yang kedua, maksud sawaban ialah sesuatu yang tepat. Arab menggunakan dia, kalau dia main anak panah tu, kan, kena dekat bullseye yang merah tu, dia akan sebut sawab. Dia akan sebut sawab. Maksudnya sesuatu yang tepat ataupun asabta. Dia kata engkau telah tepat. Maka musibah yang kita fahami sebagai satu yang susah, satu yang kita tak suka, yang kita kadang tanya, ya Allah, kenapalah kena ke aku? Kenapalah benda ni jadi ke aku? Sebenarnya ialah satu yang betul dan sesuatu yang tepat. Apa yang tertimpa pada kita, ia bukan sepatutnya terkena pada orang lain dan tiba-tiba terkena pada kita. Bukan. Kalau aksiden contohnya kan,
Patutnya kena kat kereta ni, tapi dia kena kat saya pula. Bukan. Dia dah memang akan kena kat kita. Tepat. So, apa yang jadi pada kita adalah sesuatu yang tepat, yang memang Allah nak timpakan dia pada kita. Bukanlah kerana dia tak sengaja terkena dekat kita. Bukan. Sebab orang tu elak, dia pun kenalah kat kita. Bukan. Dia dah memang adalah sesuatu yang tepat. Ustaz, Ya, saya. dia cakap selalu wallahu a'lam bisawab. Betul. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan Allah lebih mengetahui bis-shawab, apa yang benar, apa yang tepat. Itu bis-shawab. Betul. Jazakillah khairah. Kan bila kita cakap, kita wallahu a'lamu bis-shawab, dan Allah lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tepat, apa yang betul. Maka bila kita mengetahui bahawa musibah itu adalah sesuatu yang tepat mengenai kita, dan dia adalah sesuatu yang betul, bukan salah. Kalau kita kata musibah tu, kan, kalau kita disuruh letak betul ke salah, kita akan letak salah. Saya tak nak musibah ni. Saya nak yang seronok-seronok je. Musibah ni saya tak nak. Sebenarnya musibah bila tertimpa kepada seorang, itulah dia yang betul kena pada situasi orang itu ketika itu. Dia tidak ada istilah kenapa kena pada saya, bukan pada orang lain. Kenapa waktu ini, bukan waktu lain. Kan? Kadang tengah berseronok-seronok dengan ahli keluarga berkumpul, tiba-tiba jadi sesuatu. Kan? Kenapa kena waktu ni, bukan waktu lain. Ini waktu saya tengah, kan, nak berjumpa dengan ahli keluarga, bersembang. Kenapa waktu ni, bukan waktu lain. Dia satu yang tepat dan dia satu yang betul. Memang perkara itu kena berlaku pada diri kita. Maka sebutkan apa saja yang menimpa pada seseorang, kesusahan, kesedihan, kekecewaan, apa sahaja musibah yang tertimpa itu adalah satu yang tepat, yang memang Allah nak letakkan, berikan pada kita, dan itu berlaku adalah kerana keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Bukanlah sebab kerana agama ini, kan, kerana nak jadi baik kita pun jadilah susah, tertimpalah musibah, kan. Bukanlah kerana apa, dalam kepercayaan masyarakat contohnya, kan, terkena apa, tahi burung ke, kan. Contohnya ada petanda buruk, bukan, tak ada. Semuanya berlaku adalah atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita mengetahui perkara ini, kita akan mudah untuk berlapang dada daripada sebesar-besar perkara hingga sekecil-kecil perkara. Kan, cucu balik rumah nak raya nanti, kan, tertumpahkan air, kan, tertumpahkan makanan, kena kita punya sawa meja, alas meja yang baru beli tu, kan. Cucu terpecahkan cawan. Kan, itu semua berlaku adalah atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita faham, kita akan okey, tarik nafas, okey, jalan je. Kan, kita tak adalah menyalahkan inilah ni, kita akan salahkan semua orang. Kerana begitulah sikap manusia. So kita memahaminya adalah biiznillah, ia terjadi adalah atas keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang dia beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Siapa yang dia percaya, dia yakin apa sahaja yang berlaku pada dirinya itu adalah datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan beri petunjuk pada hati dia. Kerana Ustaz, ya, saya. sawab tu tadi dia berkait dengan hak Ustaz kan, yang benar tu kan? Ya, dia ada Hak kaitan dengan Allah. al-haq, betul. Ustaz, Ya, saya. selama ni kita musibah ni very negatif. Tu sebenarnya dia both positif and negatif. So that means kita kena choose paradigm shift. Dia adalah semuanya positif. Because kita kena paradigm shift sekarang ni. Sebab selama ni memang negatif je musibah ni. Betul. Sebab itu Allah mulakan surah ini dengan perkataan apa? Dengan apa? Dengan tasbih. Ingat tak? Allah mulakan dengan tasbih. Tasbih itu maksudnya apa? Kita menyatakan kesempurnaan Allah, kita mengenepikan semua yang tak sempurna. Antaranya apa? Antaranya ialah kita percaya dan yakin bahawa apa je yang Allah tentukan itu adalah perkara yang baik untuk kita.
Kalau kita ada rasa macam kenapa aku ya Allah, kenapa aku tertimpa dengan ini. So itu kita sedang menyatakan satu perkara yang tidak baik kepada Allah. Seolah macam Allah menimpakan kita sesuatu yang tak baik. Allah tu dia bukan alim, bukan hakim ke? Kan, tak maha bijaksana ke? Maka apa je yang tertimpa itu adalah semuanya adalah perkara yang positif, perkara yang baik. Maka musibah ini So tadi macam Jaya sebut, kita kena kena tune balik lah, kena shift balik kan. Musibah ini adalah apa je yang tertimpa itu adalah sesuatu yang baik. Cumanya kita tak nampak waktu tu. Itulah cabarannya kan. Zahir kebaikannya ataupun hikmahnya kita tak nampak waktu itu. Kita akan nampak nanti selepas daripada itu. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. Lepas daripada itu barulah kita nampak. Hari ini yang menjadikan kita bijak dalam melakukan sesuatu, menjadikan kita bijak dalam membuat keputusan, menjadikan kita lebih berhati-hati atau kita lebih wise. Sebab apa? Sebabkan pengalaman-pengalaman buruk kita dulu. Betul tak? Kalau hidup kita semuanya pengalaman baik je, kita takkan menjadi sekuat orang-orang yang lalu pengalaman buruk yang banyak. Sebab itulah kita semua Allah masukkan dalam Ramadan. Ramadan senang ke susah? Susah. Bulan Ramadan, orang semua antara yang orang dok share adalah apa? Suhu panas betul. Betul tak? Kenapa bukan bulan lain yang panas tu? Bulan yang boleh makan dan minum waktu siang hari. Panas ini berlaku adalah pada waktu Ramadan. Panas. Kenapa? Memang Allah tengah nak tempa kita dengan kesusahan. Kan? Sebab itu Allah sebutkan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan manusia ini daripada tanah liat, kal fakhar, seperti apa? Tanah liat yang apa? Yang dibakar. Barulah boleh jadi macam labu sayur tu kan, dia kena bakar dulu, kena tempa. Kalau tak dibakar, tak jadilah. Dia kena dibakar. So kita sedang dibakar oleh Allah SWT. Bukanlah dibakar tu, maksudnya dibakar dengan ni lah. Untuk nak biarkan kita ni jadi kuat, kena dibakar. So dalam kehidupan ini, di sepanjang kehidupan ini, dan kita dibakar dengan pelbagai bentuk musibah yang Allah bawa. So dia adalah perkara positif. Dan kita mendapat banyak perkara positif dengan musibah ini. Kita boleh mendapat pahala dengan kita beramal. Boleh dapat. Kita solat pahala, bersyukuran, infak boleh dapat pahala. Kan? Tetapi kita takkan dapat pahala lebih banyak daripada kita bersabar ketika mana tertimpa dengan musibah. Takkan dapat lebih banyak daripada itu. Sabar ketika tertimpa dengan musibah. Redha ketika tertimpa dengan musibah. Orang tu boleh duduk tak buat apa, tapi pahalanya jauh lebih banyak daripada orang yang bangun malam, orang yang mengaji dan juga berinfak. Itu kelebihan pada musibah yang Allah berikan pada seseorang. Silakan. Ustaz, dia kalau yang musibah ni satu daripadanya kita kena ingat benda tu takdir kita kan. Dan yang kedua tu kita kena ingatlah kan, kita dah belajar surah Al-Insan ayat kedua tu. Diciptakan manusia ni untuk diuji. Betul. Tu kira kita kata setiap kali kita timpa musibah itu adalah ujian untuk kita lah. Samanya ada kita, Allah nak menguji kita sabar, terima, redha, dan keduanya untuk meningkatkan darjat. So ada 3 benda kat situ kan. Betul. So jangan komplain. Kita tak boleh nak komplain. Tuhan tu tahu apa dia buat. Setuju. Sekarang ni bila dah belajar boleh lah. Dulu-dulu kalau kena mesti komplain kenapa Tuhan jadikan saya macam ni kan. Banyak orang duk komplain macam tu. Tapi sekarang bila kita dah tahu apa yang isi dalam Quran tu, itulah yang pentingnya. Bila kita kena dekat dengan Quran, jangan dekat dengan syaitan. Kan? So dipimpin oleh Allah. Kan dalam ayat tadi yang apa tu, Allah akan pimpin hati kita kan. Betul. Ikut kat situ. Dia boleh nampak kadang memang orang yang dah mengalami memang terasa hati tu dipimpin. Bukan nak kata apalah, tapi memang apa yang Allah cakap dalam ni memang benar. Kan? Itu je lah nak share. Masya-Allah. Jazakallah khairan Nuria.
boleh nak komplain sebenarnya. Boleh nak komplain bila kita tertimpa dengan musibah. Tapi kita kena adil lah. Maksudnya lakukan perkara yang sama bila kita dapat nikmat. Dapat nikmat komplain juga. Ya Allah, kenapa aku dapat? Kenapa aku dapat duit banyak ni? Kenapa aku dapat pangkat ni? Kenapa aku dapat macam-macam ni? Aku ni bukan bagus sangat. Kalau kita komplain juga waktu dapat nikmat, bolehlah komplain waktu musibah kan. Tapi selalu komplain dari kita akan situ. komplain waktu musibah. Tapi bila kita dapat nikmat, kita tak pernah komplain. Seolah macam nikmat tu memang sesuai dapatkan kita. Baik sangat ke kita hingga layak mendapat macam-macam ni kan? Tak juga. Tapi Allah bagi dan kita tak pernah berkomplain. Ya Allah, kenapa kau bagi aku macam-macam banyak ni ya Allah? Sedangkan aku ni apa sangatlah yang aku buat. Ramai lagi orang lagi baik daripada aku. Kenapa? Tak pernah begitu komplain. Tapi kalau hilang sesuatu ataupun tak dapat sesuatu, kan Quran sebutkan dia apa? Dia datang kepada Allah tu kan, minta, komplain, mengadu macam-macam. Panjang Allah kata. Zu du'ain arid. Allah kata panjang berjela dia punya sembang dengan Allah tu. Tapi bila Allah angkat dia, musibah menimpa dia, Allah kata dia pun hilang dah. Ka'allam yad'una ila dhurrim masah. Seolah macam dia tak pernah pun berdoa meminta kepada kami. InsyaAllah bencana, jangan lupa bertanya, bencana, bala dan musibah samalah you saya. Bahasa kita je berbeza. Tapi dia adalah sesuatu yang suruh. Baik. Ustaz, Ya saya, Ustaz. silakan. Diam itu sabar. Sabar tu diam. Yang mana satu tu Ustaz dulu? Diam dulu ke sabar dulu ke atau Baik. kenapa? Diam adalah manifestasi kepada sabar. Diam adalah bukti kepada sabar. Diam adalah bukti kepada sabar kita. Gitu. Tu kalau kita tanya kenapa kenapa dia kata dia sabar ni dia kata. Tapi bukankah kita kena lakukan sesuatu? Macam maksudnya kalau kita dengan orang ke? Bukan. Kalau macam sesuatu terjadi kan, sesuatu bencana terjadi ke lah kan. Kalau dia diam je. Dia kata sebab dia sabar. Tapi pokoknya kita kenalah buat sesuatu kan. Bukanlah duduk diam je kan. Sabar dulu. Mungkin waktu tu belum lagi dia boleh nak bercakap kot. So dia diam dululah. Kalau kita ada hal dengan orang lah. Kan mungkin dia belum lagi boleh nak bercakap. So dia diam dulu. Dan memang itu antara perkara yang dilakukan antaranya oleh Ali bin Abi Talib. Kan bila dia bergaduh sikit dengan suami isteri biasalah kan. So apa yang dia buat, dia keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah dulu. So separate sekejap kan, ambil masa sekejap sebab bimbang waktu tengah marah, tengah bergaduh tu kan, tengah marah tu, itu adalah waktu-waktu yang syaitan paling kuat lah akan nak mencucuk dan kita waktu tu berada pada situasi yang lemah. So kita akan, orang kata apa, macam fragile. Kita akan mudah untuk dieksploitasi oleh syaitan. Waktu tu akan macam-macam mudah nak keluar, nak buat macam-macam. So dia memilih untuk menjauhkan dulu, bagi reda dulu api tu, lepas tu barulah kembali. So kalau kata kita mungkin ada perselisihan dengan seseorang dan dia memilih untuk diam dulu, so kita bagi dia time untuk dia diam dulu sampai satu masa. Tapi janganlah kita jadikan pula diam itu sebagai bentuk untuk kita nak lari daripada orang tu. Taklah, kita ambil masa sekejap, kemudian kita kena selesaikanlah juga perkara tersebut. Kan Nabi sebut tak boleh dua orang Muslim itu tak bercakap lebih daripada 3 hari. So dia kena selesaikan. Baik. Ustaz kita teruskan Ustaz. Baik. So musibah adalah perkara yang baik, yang positif yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan antaranya ialah musibah adalah salah satu cara mendapat hidayah. Salah satu cara mendapat hidayah. Berapa ramai orang yang tertimpa dengan suatu musibah, akhirnya masuk Islam. Berapa ramai orang yang tertimpa dengan musibah, akhirnya dia berubah betul-betul kembali kepada Allah Azza wa Jalla atas asbab musibah. Maka musibah adalah salah satu bentuk untuk mendapat hidayah. Dan kita minta tak hidayah pada Allah setiap hari?
Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah agar Allah tunjuk itu berjalan yang lurus. Maka siapa yang meminta hidayah, maka antaranya bersedialah untuk tertimpa dengan musibah. Kerana hidayah itu akan lebih mudah sampai dan masuk ke dalam hati waktu kita tengah down. Waktu tengah ada ke atas, dia mencabar. Waktu tengah sihat, waktu tengah berada pada jawatan, waktu tengah ada duit, waktu tengah semua ada, hidup tengah okey, waktu tu dia mencabar. Tapi bila mula hilang satu demi satu, waktu tu barulah orang cakap, orang bagi nasihat, kita mula nak dengar. Waktu tu mulalah nak cari Allah balik. Waktu tu hati tu mula jadi lembut balik. Bila berada ni. Sebab itu antara cabaran orang muda adalah untuk nak apa? Nak mendengar nasihat. Kan? Nak dekat dengan Al-Quran. Sebab tengah ada macam-macam. Tengah sihat dan tengah ada macam-macam. So dia mencabar. Tapi untuk yang lain daripada itu dia lebih mudah. Maka musibah adalah salah satu jalan yang besar untuk mendapat hidayah. Sebab itu orang timpa dengan musibah, akhirnya dia solat. Dan akhirnya berdoanya itu daripada hati, menangis-nangis dia berdoa. Sebab apa? Tengah tertimpa dengan musibah. Waktu kita tengah senang, tengah elok ni, susah kan? Kita nak berdoa tu menangis. Nak solat tu bila baca Quran tu atau dengar tu sampai menangis. Susah sangat. Tapi kalau kita tengah ada masalah, tengah tertimpa dengan musibah, angkat takbir, solat je, baru nak baca Fatihah, nangis dah. Kan? Sekarang tak baca apa lagi, nangis dah. So apa, hati tu tengah jatuh. Itu waktu-waktu yang baik, waktu-waktu akan terima hidayah. Soalan, kalau saya masuk bilik air dan jiru seluruh tubuh dengan air itu, tu sabar ke? Tapi tak lawan suami. Ya, boleh, buatlah apa pun. Jangan dijirus suami itu sudah. Jirus diri sendiri tak apa. Suami itu yang dijirus. Kalau suami itu yang jirus tu tak sabarlah. Kalau diri sendiri tak apa. Memang itu pun antara saranan Nabi kan. Siapa yang marah, tengah berdiri, dia duduk kan. Pergi ambil wuduk, dia solat. Kan? Perkara-perkara yang kita buat kita masing-masing untuk nak mengurangkan sabar. Dan apa pun yang kita buat itu untuk bagi kita kurangkan sabar. Dan tak melibatkan orang lain, itu perkara yang baik. Mungkin ada orang kat rumah dia ada punching bag. So marah je dia pergi belasah punching bag tu, boleh, tak ada masalah. Dia lepaskanlah dulu, sebab marah dia adalah satu energi dalam potong yang naik yang dia kena dilepaskan. Sebab itu Nabi minta duduk bertenang, nak bagi energi tu balik. Jadi tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu Allah letakkan syai'in ini selalu dalam Quran dalam bentuk. Ini apa ni? Syai'in, silakan. Apa dia? Isim fi'il hal. Syai'in. Jadi Isim apa ni? Kira. Isim nakirah. Baik. So apa antara poin yang kita dapat? Isim nakirah menunjukkan apa? Satu yang membentuk umum. Khusus. Maka Allah kata bikulli syai'in alim. Semua benda, setiap satunya itu. Alimun, Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Maka musibah yang tertimpa dengan kita, Allah tahu tak? Allah tahu. Allah tahu tak kita mampu? Allah tahu. Allah tahu berapa banyak beban yang boleh kita nak tanggung. Walaupun kita rasa macam saya memang dah tak tertanggung dah. Kan? Selalunya memang bila timpa dengan musibah, kita rasa macam saya tak terbelagat nak tanggung lagi dah benda ni. Betul tak? Kan? Kalau contohnya kita pernah exercise, saya pernah lah dulu kejap kan exercise. Kan? Masuk yang exercise tu kan. Bila buat training tu, kan, selalunya kena buat berapa set kan. So selalunya bila dah sampai set yang keempat, set yang kelima memang dah tak larat dah. Kan, contoh kena berlari sini ke sana kan. Lepas tu jumping jack ke, lepas tu patah balik. Memang dah tak larat dah, buat berapa round tu dah tak larat dah. Tapi bila coach tu kata je, okey ini last, lagi 10 saat. Kita perasan tak kat dalam badan kita, tiba-tiba je macam ada tenaga. Yang tadi tu macam dah tak larat, lembik long line . Tapi bila dia kata last 10 seconds, badan tu terus macam ada tenaga balik. So itu sebenarnya bila kita tertimpa dengan musibah, kita mampu, cuma kita je rasa tak. Tapi Allah tahu kita mampu kerana kita belum keluarkan lagi semua
semua tenaga yang kita ada untuk nak menghadapi perkara tersebut, seolah tengah nak push kita, sebenarnya kau mampu lagi ke depan, kau boleh lagi. Seolah alimun, Tuhan yang maha mengetahui, bila dia timpakan dengan kita satu masalah itu, dia tahu kita mampu dan dia tahu itu sesuai dengan kita, dan Allah tahu dengan musibah itu nak bawa kita ke mana. Allah tahu. Maka adakah kita lebih mengetahui daripada Allah? Sudah tentu tidak. Maka sebagai orang yang tidak mengetahui, maka kita serahkanlah kepada yang pakar. Kita menerima apa pun musibah yang Allah timpakan pada kita, dan antara yang besar ialah musibah adalah salah satu sebab akan diberi hidayah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, maka taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Nah, taat pada Allah dan Rasul ini dia perlukan kepada apa? Dia perlu pada kekuatan fizikal ke kekuatan hati? Dia perlu kepada kekuatan hati. Maka sebab itu lepas Allah kata dah beri hidayah kepada hati itu, maka hati yang telah mendapat hidayah itu akan mudah untuk nak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Akhirnya suatu musibah itu yang sebelum ini dipandang sebagai perkara yang negatif, perkara yang tak bagus, akhirnya itu menjadi satu sumber ketaatan dia kepada Allah. Menjadi bentuk ketaatan dia kepada Allah. Kenapa? Kadang kita rasakan bila kita terjumpa dengan musibah, benda tu tak sesuai. Musibah ni tak sesuai dengan saya. Yang sesuai dengan saya adalah nikmat. Kan dalam hadis, Nabi SAW sebutkan pertamanya, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalah. Maksudnya Allah bila dia sayang, cinta pada suatu kaum itu ataupun seseorang itu, dia akan menguji mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla akan terus memberi ujian, menguji, memberi musibah kepada seseorang sehinggalah dia dapat capai kepada kedudukan yang Allah nak dia capai, yang mana dia takkan capai kedudukan itu dengan amalan dia, sebab amal dia sikit. Allah nak bagi kita capai kepada satu tahap yang Allah nak kita capai, iaitu syurga. Dan Allah tengok kita, dia ni kalau bergantung dengan amal dia je, memang dia tak sampailah syurga tu. Maka apa yang Allah buat? Allah bagi dia musibah. Dan dengan musibah itu menyampaikan dia ke syurga, bukan dengan amal dia. Sebab itu musibah dia bentuk nikmat yang Allah berikan pada seseorang. Jangan kita rasa, saya tak sesuai dengan ujian ini. Saya sepatutnya dapat nikmat sebab saya dah jadi orang yang baik. Saya dah banyak beramal. Tak. Kerana Allah melihat amal kita tak akan menyampaikan kita pada syurga, pada tahap yang Allah nak. Maka Allah berikan musibah. Dan musibah itu yang akan push kita hingga sampai kepada kedudukan yang Allah nak kita capai nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Hati itu yang telah mendapat hidayah akan taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaitum. Ustaz. Ya, saya. Ustaz kata tadi dia hadis Ustaz Ya, Allah betul. nak beri. Boleh share tak hadis Ustaz? Boleh, insya-Allah nanti saya sharekan hadis. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tapi kat sini pun ada ni, Zaida. Di mana? Hati tu dah dipimpin kat sini. Okey. Dan terus taat kan. Mungkin Ustaz boleh Tak bagi. apalah Ustaz. Mungkin Ustaz Bila ada hadis. boleh jugalah. Okey lah. Boleh jugalah. Tapi saya terfikir tadi, Hmm. the best thing here, kalau kita bila dalam keadaan ditimpa musibah, kalau kita ada macam parameter ataupun tindakan plan action, apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita ingat. Dan apa kebaikannya bila dah ditimpa musibah ni, apa yang akan jadi pada kita kalau kita ingat tu semua, dan akan kita menerima dengan redha kan. Mungkin Ustaz boleh letakkan tu macam satu Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Buat macam tu kan. Kalau kata di awal ini, apa yang cara yang Al-Quran sarankan? Dari sini kan kita ambil satu-satu. Yang awalnya adalah bila tertimpa dengan musibah adalah ingat nikmat Allah. Itu cara yang Quran bawakan. Kalau kita lihat pada surah ke-20, surah Taha, selepas daripada Bani Israel menyeberangi laut itu sampai ke seberang, mereka
aspek bila sampai ke seberang itu adalah apa? Senang. Tak lagi susah sebab di Mesir dia dah jadi hamba. Dah dibuat macam-macam. Kan dibunuh anak lelaki. So dia expect bila sampai ke seberang laut itu adalah kehidupan yang baru, yang mudah. Tapi bila sampai ke seberang apa yang ada? Yang ada hanyalah padang pasir yang panas. So dia mula start apa? Dia mula merasakan kita ni macam jatuh ditimpa tangga. Ingatkan akan senang tapi rupanya susah dan bakal bertambah susah nampak gayanya. Kan? Maka apa yang berlaku? Nabi Musa AS berkata, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Dan Nabi Musa berkata, kita tengok ayatnya pada surah yang ke-20, saya tak buka lapis dia, nanti saya bagi nombor ayatnya sahaja. Dan berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ini sebagai nombor ayat dia. Kenanglah nikmat yang telah kurniakan kepada kamu, yang mana dia telah melepaskan kamu, menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan bala tenteranya, yang mana mereka itu telah menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup yang perempuan, dan mereka telah melakukan pelbagai bentuk seksaan kepada kamu. So Allah suruh ingat balik nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita awal. Sebagai apa? Mudah-mudahan itu menimbulkan kembali rasa terima kasih dan penghargaan kita kepada Allah. Kerana bila tertimpa dengan musibah dan kita tak jumpa orang yang kita nak salahkan, maka kita akan sering kali menyalahkan siapa? Umpamanya macam menyalahkan Allah lah. Bila kita kata, kenapa aku, ya Allah? Kita macam sedang menyalahkan Allah. Macam, ya Allah, engkau salah buat keputusan ni. Kan? Hilanglah dia punya tasbih itu, hilang. Kan? Tapi bila kita melihat, oh ini adalah baru 1-2 perkara yang hilang ataupun sakit yang terkena pada saya setelah saya hidup sihat berpuluh tahun. Ya, itu yang disebutkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dia mendapat nikmat, kaya, anaknya ada 11 orang, ada perniagaan, penternakan dan juga pertanian. Allah ambil semua dalam satu malam. Anak dia mati semua sekaligus. Tertimpa dengan dia penyakit pula selepas itu. Orang tak nak mendekat dengan dia. Menjadi miskin. Akhirnya lepas dah lama berapa tahun, isteri dia cakap, wahai Ayub, doalah ke Allah. Agar apa? Allah bagi kepada engkau kesembuhan. Nabi Ayub tanya pada isteri dia, kita ada dalam keadaan macam ni berapa tahun? Isteri kata adalah dalam 5-8 tahun. Nabi Ayub tanya lagi, sebelum tu kita ada macam-macam berapa tahun? 15-20 tahun. Maka Nabi Ayub kata, aku malu nak minta dekat Allah. Sebab tempoh dapat nikmat tu lebih lama daripada tempoh yang sekarang ni. So tunggulah nanti. Kalau dia dah sama 10 tahun dapat nikmat, sekarang ni dah 10 tahun susah, bolehlah juga nak minta pada Allah. So dia kenang balik dia punya apa? Nikmat yang Allah telah berikan pada dia, dan banyak kalau kita nak kenang benda-benda yang baik yang Allah telah kurniakan pada kita. Wallahualam, itu antara yang awal yang Quran bawakan. Maka jika kamu berpaling, fa inna ma'ala rasulina al-balagul mubin, maka sesungguhnya tidak lain rasul kami ini, Allah kata, tujuannya menyampaikan je. Rasul kami ni tak perlu buat apa-apa, kerja dia sampaikan je. Kamu nak ikut, tak nak ikut, itu terpulanglah. Rasul kami tak diberi apa-apa tanggungjawab. Dia tak perlu pun ada task, engkau kena bawa 100 orang followers, engkau kena bawa 1000, tak ada. Rasul kami hanya menyampaikan saja, berapa orang nanti yang nak ikut, mereka tidak akan ditanya. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk diabdikan diri kepadanya. Kenapa tiba-tiba Allah sebut tentang itu? Kerana sebelum itu Allah sebut tentang kalau kamu ingkar. Maka Allah kata Allahu la ilaha illahu. Allah Tuhan yang memang berhak untuk diabdikan diri. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah tak perlukan kita untuk dia itu menjadi Tuhan. Untuk Allah itu menjadi Tuhan, dia tak perlukan pun kita. Kita kalau nak jadi mak, perlu tak ada anak? Perlu. Kita kalau nak namanya jadi pekerja,
Perlu tak kena ada bos? Perlulah. Kan? Kita kalau nak namanya jadi isteri, perlu tak ada suami? Perlu. Allah perlu tak namanya Allah untuk dia nak jadi Tuhan? Tak perlukan pun pada kita. So kalau fa'in tawallaitum, kalau kamu nak berpaling, terpulanglah, kerana itu tidaklah menggugurkan Allah itu daripada namanya sebagai Tuhan yang berhak untuk diabdikan diri. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Bermula pada ayat ke-14. Allah bawakan ingatan di penghujung surah At-Taghabun ini. Sekali lagi, Taghabun maksudnya apa? Hari yang diperlihatkan, dinampakkan segala kesalahan. So ini ingatan Allah Azza wa Jalla. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara para isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Maka awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Ini ingatan Allah Azza wa Jalla kepada para suami yang awalnya. Kenapa? Kerana suami adalah ketua keluarga. Dia di rumah bukannya dia lepas tangan kepada isteri. Dia perlu mengambil tahu dan perlu in charge. Kan? Mungkin kalau kata apa, dia CEO, dia adalah COO dia ada CFO dia. Orang bawah dia tu yang tolong buat kerja. Tapi dia tetap tak kena duduk di atas itu memantau semua. Kena. Maka ingatan Allah kepada para suami khususnya pada ayat ini, ingatan tentang isterinya dan juga anak-anaknya itu akan menjadi musuh padanya. Macam mana boleh jadi musuh? Menjadi musuh nanti di mana? Menjadi musuh nanti di akhirat. Apabila nanti dia dihisap oleh Allah Azza wa Jalla dengan pelbagai amal dia yang Masya Allah banyak tu, timbangan mizan kebaikannya itu berat, jatuh ke bawah kan. Tiba-tiba datang isteri dan juga anak-anak dia. Kata, ya Allah, ini dia tak suruh aku solat, dia tak ingatkan aku solat, tak ingatkan aku tutup aurat, tak ingatkan aku ini, tak suruh aku buat ini, tak tegah aku buat ini. Akhirnya dia bagi, habislah dia punya amal kebaikan itu. Maka menjadi musuh di akhirat nanti. Ingatan yang pertama untuk para suami ini, saya silakan. Itu masa akhirat kan. Masa di dunia ni, kalau anak-anak kamu jadi musuh ni kan, dia dah jadi musibah, Ustaz. So kalau musibah, dia dah jadi nikmat. Macam mana tu? Baik. Itu situasi di akhirat. Situasi di dunia ialah Allah ingatkan ahli keluarga boleh menjadi sebab suami itu membuat keputusan yang salah. Kan? Kita kadang kerana sayangkan anak, kesian anak tu kan, penat dia sekolah, so hari Sabtu tak kejut bangun solat subuh. Sebab kesian dekat anak, sian dia kerja, sian pergi sekolah penat. Duduk asrama pula kan, hujung minggu balik rumah, bagilah dia lelap, tak kejutlah dia subuh. So sayang kepada anak hingga buat keputusan yang salah. Begitu suami sayang kepada isteri, buat keputusan yang salah. Dia biarkan je isteri tu nak buat apa, dia bagi atas nama sayang. Itu pada dia adalah baik, tetapi sebenarnya mereka sedang bermusuh. Bermusuh dengan apa? Kan, bermusuh dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan nanti situasinya di akhirat. Di dunia kita tak nampak. Di dunia kita nampak elok je keluarga ni bahagia. Elok je. Tapi nanti di akhirat itu yang akan keluar rupa sebenar masing-masing. Dan Allah ingatkan nanti lebih utama nanti di akhirat. Itu yang pertama. Tapi dia bermula ketika di dunia. Yang Allah ingatkan jangan nanti itu semua menjadi musuh kita. So jangan kita kerana nak apa? Orang kata nak menuruti kan, nak please isteri dan juga anak-anak itu, lalu kita pun melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. So ingatan Allah agar berhati-hati daripada salah buat keputusan, salah pertimbangan kerana sayangnya kepada ahli keluarga. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan, tidak marah, mengampunkan. Ini terjemahnya, maafkan, tidak marah dan mengampunkan. 3.
maaf, tidak marah dan mengampunkan. Baik. Ini beza dua perkataan antara ta'afu ni yang kita doa sekarang ini, yang Allah minta perkataannya afu, kan. Taghfiru perkataan yang biasa iaitu ghafara. Tasfahu ru'unya adalah safaha. Baik. Dua ni dulu, ta'afu dan juga taghfiru. Maaf dan juga ampun. Apa beza dia? Kan, kalau kita pun guna ampun maaf. Kan, ampun maaf dipinta. Kan? Ampun diampunkan, maaf ni dipadamkan terus Baik. daripada buku. Afu dipadamkan. Taghfiru ampun diampunkan kesalahan tu. Baik. Silakan, ada yang lain? Tak ada, saya jawab sebab kita nak jimat masa. Kita cuba habis jam 10 boleh. Boleh lebih masa ke hari Boleh, ni Ustaz? Nak habiskan Ustaz nak habiskan boleh. kelas. Saya kira cuba tengok sebab Because kita hari ada meeting. ni kelas akhir sebelum raya. Betul. Itulah saya nak ketua mengambilkan juga tu. Okey. Meeting saya pukul 11 kejap lagi. Tu saya minta tukar. Kalau meeting online tak apa, nak ke fizikal, nak kena pergi ke tempat itu pula. Yalah. Baik. Apa itu afu dan juga ghafar? Ulama bersih pendapat tentang dua makna ini. Baik, ringkasannya ialah ta'afu ataupun afuun yang kita minta di 10 akhir Ramadan ini adalah penghapusan. Maksudnya ialah daripada buku catatan amal itu dipadamkan. Dipadamkan. Adapun taghfiru ataupun ghafara, ia bermaksud menutup. Kan? Contoh, kalau kata orang pergi perang, baju perang tu kan, yang dia pakai topi besi tu untuk perang tu, namanya mighfar. Yang tutup kepala untuk perang. So dia maksudnya adalah menutup. Mighfar, menutup. So taghfiru adalah Allah menutup kesalahan yang kita lakukan. Dia masih lagi ada tertulis tapi dia ditutup. Baik. Dan yang kita nak minta adalah mana-mana pun kita okey je, tak ada masalah. Cuma di 10 akhir ni kita minta agar ia dihapuskan terus daripada catatan amal kita. Kan, kenapa? Kerana kita bimbang, kerana selagi ada catatan tu nanti risau akan dibacakan, kan? Dibacakan nanti di halayak ramai nanti. Malulah, kan? Tetap akan dibacakan dan bimbang nanti pula akan ditanya. Lagilah kita risau tentang perkara tersebut. So bila dah padam tu selamat. Padam. Baik. So itu yang kita minta pada Allah SWT. Tapi ini yang Allah sebutkan untuk kita sesama ahli keluarga ataupun sesama manusia kita, sesama kita lah. Untuk kita memaafkan kesalahan orang lain itu. Dan ia perkara yang baik untuk kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini dalam pada kita nak meminta kemaafan daripada Allah untuk kita memaafkan orang lain. Kerana Allah akan treat kita seperti mana kita treat orang lain. So kalau kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita. So 10 akhir ini kan, dan Allah, ayat ini pun menyebutkan wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, dia adalah suruhan kepada Allah agar kita memaafkan kesalahan yang orang lakukan pada kita. Wa tasfah, ringkasnya ialah kalau kita belajar bahasa Arab kan, halaman ataupun helaian ini kan, muka surat Arab panggil safhah. Arab panggil safhah. Kan kalau kata cikgu kata buka muka surat 3, yang kata iftahu safhat, kan, buka muka surat yang ketiga. Baik, bila kata wa tasfahu ini, maksudnya Allah kata apa? Bukan saja maafkan dia, tapi bukalah page yang baru. Buka page yang baru antara kita dengan dia. Sebab kalau kata kita padamkan, kadang bila kita padamkan kan kadang ada yang tak hilang, satu. Yang kedua, bila kita padamkan, kadang kan kertas tu kan ada bekas tulisan, kertas tu jadi comot-comot. So bila kita tengok tu sakit mata. Tapi kalau kita buka page baru, cantik tak? Cantik. Maka Allah kata maafkanlah orang lain dan bukalah page baru antara kita dengan dia. Start balik kosong-kosong kita dengan dia. Jangan melihat ataupun mengungkit lagi apa yang kesalahan antara kita yang pernah berlaku. So itu Allah minta bila kita dengan anak-anak, banyak maafkan mereka dan selalulah buka page yang baru. Selalulah buka page yang baru dengan
dengan mereka. Dan itulah sebenarnya yang Allah telah berikan pada kita hingga hari ini. Allah terus memberi kepada kita kemaafan dan Allah sentiasa buka page yang baru untuk kita. Peluang demi peluang Allah berikan. Allah tak terus azab kita, tak terus hukum kita. Allah terus bagi kita peluang. Itu bermaksud Allah buka untuk kita page yang baru. Okey, engkau dah buat salah, engkau minta maaf, tak apa, aku buka page yang baru. Buat lagi salah, tak apa, aku buka page yang baru lagi. Itu yang Allah telah lakukan pada kita hingga ke hari ini. Dan Allah minta kita melakukan perkara yang sama kepada orang lain. Dan Ramadan, penghujung ini adalah waktu yang baik untuk kita mula nak melakukan perkara tersebut. Memaafkan dan buka page baru antara kita dengan seseorang. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan dialah Tuhan yang Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tidak lain harta dan anak-anak adalah fitnah. Itu akan sebagai bentuk ujian. Ke atas tadi letak musibah. Kenapa kat bawah letak fitnah? Kenapa tak letak musibah? Kan? Apa makna musibah? Apa beza fitnah? Dalam Quran, perkataan ujian ada beberapa. Kita ada perkataan bala. Contoh dalam tadi ayat Bani Israil, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Ataupun dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, dan pasti kami akan menguji kamu. Perkataannya adalah bala yang Allah gunakan. Tapi di sini Allah gunakan perkataannya fitnah dengan membawa maksud ujian juga. Dua-dua makna sama. Quran terjemahan sama bawakan ujian. Apa beza dua perkataan ini? Ringkasnya ialah fitnah adalah bentuk ujian yang dekat di hati. Bentuk ujian yang dekat di hati kita. Makna dia adalah ujian terhadap perkara-perkara yang kita sayang, yang kita suka. Oleh itu Allah sebutkan harta dan anak-anak dia adalah fitnah. Sayang tak harta, sayang, tak ada siapa yang tak sayang harta dia. Sayang tak anak-anak, sayang. Sebab itu Allah uji. Namanya adalah fitnah. Bentuk ujian yang dekat dengan hati kita. Uji dengan benda-benda yang kita sayang. Maka selagi mana kita ada benda yang kita sayang dalam hati, selagi itu ujian akan datang. Selagi mana ada benda yang kita sayang dalam hati, daripada harta ataupun anak-anak, benda-benda yang kita sayang, ujian itu akan datang dengan benda tu. Sebab tu ujian kita lain-lain. Ada orang yang hati dia kan, dia lebih kepada harta. Allah uji dia dengan harta. Ada orang yang dia lebih kepada perempuan. Contoh kalau lelaki kan, dia lebih kepada perempuan. So Allah uji dia dengan perempuan. Perempuan dia lebih tertarik kepada lelaki. Allah uji dia dengan lelaki. Allah akan uji kita. Setiap kita masing-masing tengok pada apa yang dekat di hati itu. So Allah akan uji dengan dengan perkara itu. Hatta dengan ibadah pun sama. Orang yang dia suka bangun malam contohnya, Allah akan uji dia dengan bangun malam dia itu. Maka dia adalah fitnah yang akan berikan ujian yang dekat dengan hati seseorang. Wallahu indahu ajrun azim, dan sisi Allah lah ganjaran yang besar. Kerana kalau dengan harta dan anak-anak ini orang melakukan sesuatu kerana mengharapkan ganjaran, maka Allah yang akan di sisi Allah adalah ganjaran yang lebih besar yang patut diharapkan. Maka apa nak buat? Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Semampu kamu. Apa maksud bertakwa dengan semampu kamu? Maksud bertakwa semampu kamu. Maksimum. Maksimum. Saya bagi contoh. Kita balik kerja. Lalu jam. Tak sempat sembahyang asar. Sembahyang asar. Kita pun sembahyang asar dalam kereta. Adakah itu masuk dalam fattaqullah mastata'tum? Adakah masuk dalam fattaqullah mastata'tum? Bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu. Masuk tak? Balik kerja, jam, sembahyang dalam kereta. Masuk? Masuk. Baik. Betul tak masuk tu? Tak masuk. Tak masuk pula? Masuk. Baik. Pilihan masuk lah Ustaz. Dia Tak boleh masuk. dia boleh berhentikan kereta cari petrol station. Fattaqullah mastata'tum adalah kita cuba habis-habisan. Maksudnya kita cari tempat berhenti. Kita plan masa balik. Itu fattaqullah mastata'tum. Takut tengah jam, tengah jalan, mak berhenti kat mana? 4 lane.
So kita boleh plan waktu balik kita. Kita plan waktu perjalanan kita untuk kita nak dapat yang solat itu pada waktunya, kita plan. Sebab kita balik kerja bukan sehari dua, kita pergi kerja seminggu 5 kali. Bertahun-tahun kita pergi kerja. So kita dah boleh agak dah jalan ni jam bila, jalan mana jam, so kita dah boleh set timing kita. So fattakullah mastata'tum adalah kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah dan kita adjust sebaik yang boleh untuk nak dapat buat. Bukan kita buat ini je yang saya mampu. Banjir Ustaz dekat Motorola. Kan? Saya tertarik dengan tulisan Ustaz Asri Rizal. Dia sebut anak-anak dia dekat negara bukan Islam kan. Setiap kali waktu solat kena minta izin keluar. Dan tempat solat tak ada. Kadang waktu ujian, jatuh waktu ujian. Ada satu kisah saya baca, dia ambil ujian master dia dan hari itu adalah hari Jumaat dan dia kena jadi khatib. So apa fattakullah mastata'tum dia? Untuk sebagai orang, tak apalah saya nak buat macam mana. Ujian ni saya tengah nak exam ni untuk masa saya. Pada dia itulah fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum adalah kita sehabis baik. So apa yang dia buat, kena tinggalkan exam, dia tinggalkanlah exam. Kerana itu adalah sedaya upaya. Dia adalah semaksimum. Dia bukan seminimum, semaksimum. Itu namanya mastata'tum. So, bertakwa kepada Allah dengan sedaya upaya adalah dengan kita beri sehabis baik, bukan dengan kita beri seminima. Kena sikit je. Orang munafik dia mastata'tum itu adalah dengan dia beri seminima yang boleh. Dia suruh infak. Kalau RM1 itu namanya telah infak, maka dia infak RM1 dah. Tapi para sahabat dia infak semua habis. Sebab itu yang semampu dia. So dia beri yang maksimum. So itu kita lihat pada para sahabat semuanya yang maksimum. Sebab mereka bertakwa kepada Allah mastata'tum. Semampu mereka. Mereka bukan beri yang kalau kata ada kadar dia kan. Kena bagi dalam range ini. Kan? Ini range maksimum. Ini range minimum. Dia pun ambil lah range yang dekat sini. Asal masuk jadilah. Tak. Sahabat akan semuanya bagi dekat sini. Dan sinilah mastata'tum itu. Work hard and smart. Betul. Kena bagi sehabis-habis semuanya. Biarlah sampai kita tertongging, terbalik ke apa, tak kisah. Itu Allah sebutkan, fattakullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sedaya upaya maksimum kamu. Wasma'u, dan dengarlah apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran, wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. So yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua dengar, ketiga taat, yang keempat buat. So dia kena dengar dan taat, bukan dengar dan biar. Orang munafik dengar dan buat tak tahu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. So dia dengar dan buat. Pendengaran yang bermanfaat adalah pendengaran yang beri kesan dan manfaat kepada seseorang. Dan pendengaran akan bagi kesan kalau kita fokus dan kita nak untuk nak dengar perkara tersebut. Taat wa anfiqu, kemudiannya berinfak. Dia adalah bentuk apa dia? Perbuatan yang kita kedepankan sebagai bukti yang kita telah dengar dan juga taat. Wa may yuqa syuhha nafsi, dan barang siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya, kerana orang yang teruk adalah orang yang bakhil kepada Allah Azza wa Jalla. In tuqridullah, dan jika kamu beri pinjam kepada Allah, memang tak sesuai langsung Allah bagi. Allah guna perkataan ni. Kita pula bagi pinjam kepada Allah. Allah yang bagi kita pula yang bagi pinjam. Tak kenalah, tapi Allah nak sebutkan itu supaya kita macam seolah macam tak nak bagi, tak apalah, mesti ni aku pinjam. Padahal tu memang Allah punya pun, kan? Tapi Allah kata tak nak bagi, tak apalah, bagi aku pinjam. Kan? Mudah-mudahan mudahlah sikit untuk nak bagi tu. Bila kita tahu Allah pinjam, so bila pinjam akan dibayar balik lah. Kan? Kalau infak tu bagi terus, rasa macam habis lah. Tapi bila pinjam tu, tahu akan dibayar balik. So Allah nak galakkan kita memberi, akan tak apalah, mai sini, ambil lah. Bagi aku pinjam. Siapa yang beri pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Hasanan. Hasanan ini adalah hasanah, ahsan, iaitu diberi yang terbaik. So dia match dengan mastata'tum ni tadi. Dia beri yang terbaik, maksimum yang dia boleh. Bukan dia beri minimum yang dia boleh. Bukan. Yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan gandakan dan Allah akan beri keampunan. Gandakan harta dapat, keampunan juga dapat.
Ini di dunia, ini di akhirat diperlukan. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah Tuhan yang maha menghargai, berterima kasih, bersyukur kepada hamba-Nya. Halimun, dialah Tuhan yang maha lembut atas kedegilan hamba-hambanya. Alimul ghaib, dia Tuhan yang maha mengetahui perkara yang ghaib, wasyahadah, dan perkara yang nyata. Al-Azizul Hakim, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha bijaksana. Dan itu penutup yang Allah bawakan pada surah At-Taghabun ini, hari yang menampakkan segala kesalahan. Allah tutupnya dengan apa? Agar kita bertakwa, kita dengar, taat dan juga berinfak, kerana perkara-perkara ini yang nanti akan membantu. Allah bukan nak suruh kita beramal saja. Beramal boleh beramal, tapi bila kita buat sesuatu kebaikan kepada orang lain, itu yang mahal. Berinfak adalah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Bila kita berinfak, beberapa kebaikan besar yang telah kita buat. Antara perkara besar yang kita buat adalah, Nabi SAW sebutkan, antara amalan yang terbaik dalam agama adalah engkau memberi memasukkan kegembiraan kepada hati orang lain. Maknanya kau buat orang lain gembira. Kau bagi hadiah, kau belanja, dia gembira. Itu perkara yang terbaik dalam agama. Kau bayarkan hutang dia. Kau bagi dia makan. Dia yang tengah lapar, kau bagi dia makan. Dan engkau melepaskan kesusahan dia. Dan semua ini kaitannya adalah banyak dengan apa? Dengan duit. Suatu infak adalah kebaikan yang kita buat pada orang lain. Kita buat satu, tapi kita telah buat 4 minimum kebaikan yang besar, yang Nabi kata amal yang terbaik dalam agama. Dan ini nanti yang kita perlukan di akhirat nanti untuk menutup semua kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya kongsikan berkaitan dengan surah At-Taghabun ini. Mudah-mudahan ada 1-2 pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Saya mohon maaf kita lebih masa pada sesi sebelum ini, dan juga pada hari ini berlebih-lebihan kan. Jadinya maaf jika mengganggu jadual yang ikuti pada pagi ini. Lebih masa tak apa Ustaz, takut Ustaz yang nak perlukan masa. Tak ada apa, okey lah. Cuma sekarang ni saya perlukan masa lah, sebab saya nak kena bergerak dah untuk ke sana. Wallahu ta'ala alam. Di ujung ini saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, jika ada maklumat yang tak tepat, dan jika ada kata yang mengguris perasaan, saya mohon maaf. Saya doakan mudah-mudahan Allah wafiqna liqiyam lailatul qadri iman wa ihtisaba. Allah beri pada kita taufik, Allah pimpin kita untuk boleh nak menghidupkan malam-malam yang terakhir ini, terutamanya pada malam Al-Qadar itu, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini dengan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak menjadi orang yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang yang mendapat kecelakaan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sempat nak soal Ustaz. Boleh tak KIV ataupun tulis dekat dalam boleh. Ah. Boleh tulis nanti dalam grup jika ada soalan. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Batin. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih Haji Nuria. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih Kak Noh. Aku ni penyambung je. Terima kasih banyak. Okey, last dah kelas ni kan? Untuk Ustaz Faiz, untuk Ustaz Faiz last. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ustaz besok Ustaz Nazri, lusa Ustaz Korni. The last 2. Okey, jumpa lagi. Okey. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih. End the meeting ya. Okay, Assalamualaikum.